Nanti perjalanan tuan sendiri sekolah. Maksudnya Malaysia itu baru kita selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tuan pengurus masjid, selaku tuan pegawai kita, pada para AJK masjid, terima kasih kerana beri peluang untuk menunjukkan program pada ini. Kemudian kepada tetamu jemputan kita, Syekh Abdul Karim, Imam Masjid Salam. Terima kasihlah sudah sampai. Kita tidak mempunyai banyak masa, dan kita akan terus serahkan mic ini kepada Tuan Ceramah lah. Kita akan selawat selepas solat Isyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahma an-nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat al-Islam, nikmat sehat walafiat. Allah Ta'ala pilih kita ke masjid yang mubarak ini, masjid yang mulia, yang cukup makmur. Kalau tengok kapek macam dekat Raudhah ya, Masya Allah, dengan cerita kata baru 2 minggu. Tahniah dan syabas yang memberi sejadah baru sumbangan ini, semoga dimurahkan rezeki, sentiasa makmur masjid kita yang indah ini. Terima kasih sekali lagi kepada pengurusi, Tuan Nazir masjid, barisan imam-imam, bilal-bilal, ahli dan kuasa masjid, dan ayah ibu, datuk-datuk, datuk-datuk, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, saya baru sampai sebelum maghrib dalam sekitar 45 minit daripada Shah Alam, dan beberapa hari dah saya dah prepare untuk kita nak bersilaturahim, nak bercerita, mengingat sempena dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan selawat setelah salat Isya. Kita berdiri sama-sama berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya akan baca surah Al-Fath ayat 29 daripada surah Al-Fatih. Boleh kita menghayati sikit ayat Quran dulu, muqaddimah, memberkati bacaan ataupun majlis kita pada malam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dapat dengar surah Al-Fatih daripada ayat 29 tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dan dia mengikut dengan Rasulullah pada kalangan sahabat asyidda'u 'alal kuffar, mereka yang tegas ya dengan orang dengan kufar, ruhama bainahum, dan Rasulullah dan sahabat adalah orang kata lemah lembut bersama dengan sahabat, bersama dengan kalangan jiran, tetangga dan sebagainya. Subhanallah, inilah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pilih kita khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat, iaitu umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak baginda pesan kepada kita, banyak baginda ajar kita tentang sunnah-sunnahnya, tetapi kadang-kadang kita ni lupa banyak sunnah Rasulullah yang kita laksanakan tiap-tiap hari, tetapi kita lupa apa dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, dalam berkomunikasi antara kita dengan keluarga kita, antara kita dengan jiran tetangga kita, antara kita dengan staf kita, antara kita dengan anak-anak kita, antara kita dengan masyarakat sekalian. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat lemah lembut. Akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam tak boleh kita menilai macam mana akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Akhlak baginda cukup sempurna tuan-tuan. Akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, kita tengok balik sampai Rasulullah nak cerita kita Rasulullah ni dijamin syurga. Rasulullah orang kata dah bila sebut kita dijamin syurga ni tuan-tuan, kalau kita lah sebagai kita orang awam, saya dan tuan-tuan, kalau orang kata saja cerita Abang Haji dah dijamin syurga, agak-agak kita nak datang masjid lagi takut. Sebab apa? Dah jamin syurga, dah datang buat apa? Dah dijamin syurga, dan kita nak buat apa lagi dah? Contoh, ataupun kita di pejabat, office hour kita ataupun dalam satu syarikat, kita dah nak pencen. Bila sebut kita pencen ni, perlu pergi office lagi tak? Tak kan? Bos kata, Abang Haji tak payah datang dah ke office, saya bagi cuti awal 3 bulan, pencen start pada sekarang ni, sepatutnya hujung tahun. Abang Haji kata, baik, terima kasih atas beri peluang untuk saya pencen awal, terima kasih. Tapi Abang Haji tu tanda syukur kepada Allah, Abang Haji tu datang juga, boleh tak saya datang kerja lagi sehingga akhir tahun? Tapi saya tak boleh, sebab saya jadi orang yang alangkah baiknya bila saya jadi hamba Allah yang banyak bersyukur kepada Allah. Maka Abang Haji tu datang tanpa gaji, datang juga ke office. Nak cerita kata, kenapa datang lagi Abang Haji? Sedangkan Abang Haji tu kan cuti, sedangkan Abang Haji tu dah pencen dah. Tanda saya ni sayang pada office, dan tanda saya ni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberi lagi kepada saya nafas, nikmat kesihatan untuk saya ni boleh berkhidmat lagi untuk syarikat tersebut. Itu kita nak buat umpamaan di atas muka bumi ini. Apatah lagi bila kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berqiyamul lail tuan-tuan sehingga bengkak kaki. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda, tanya, Abang, kenapa Abang berqiyamul lail sehingga bengkak kaki ni? Umpama macam itulah. Apa ni, baginda sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, alangkah baiknya, indahnya kalau kita jadi hamba Allah banyak bersyukur. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah lalui dia punya azmah ataupun pandemik yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan umat Islam dan seluruh dunia dengan COVID-19. Kita berada sekarang ni di hujung-hujung, insya-Allah tak lama kita akan hilang semua ni, ya. Nak cerita kata berapa tahun? 700 ataupun 800 hari tuan-puan
kita berada dengan keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Sangat-sangat kita rasa macam, ya Allah, rindunya masjid Sultan Nazrin kita, rindunya nak pergi ke masjid ke surau, rindunya nak jumpa sahabat saudara mara, rindunya nak pergi majlis ilmu ketika itu. Tetapi ramai daripada kalangan kita sekarang, dia sudah lupa ketika kita lalui semua benda itu. Kenangan-kenangan yang kita tak boleh nak ingat. Sedih, surau ditutup, masjid ditutup, ramai yang komplain, kenapa masjid kita tutup, aku nak buat ibadah ni. Tengok-tengok, yang komplain tak datang, yang datang jemaah yang setia sahaja. Nak kita kata kadang-kadang rasa sedih juga, ya, masjid dah buka balik, surau dah buka balik, tapi kita tak bersyukur kepada Allah. Tak datang juga masjid, makin berkurangan katanya. Tapi dekat tampah ni takut. Nampak ramai macam biasa ni. Saya pernah datang sekali 2 tahun lepas tu. Sebelum Covid ya Haji? Sebelum Covid, subhanallah ya. Datang kali ni nampak sejadah macam rumah. Datang sekali lagi 3 tingkat pun masjid ni. Masya Allah, makin makmur. Apapun saya doakan semoga kita diberi istiqamah. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita tengok balik kenangan-kenangan yang kita lalui, ada orang bersyukur kepada Allah, ada orang makin lupa, ada orang bankrupt, ada orang diberi kemuliaan, ada orang diberi makin kaya waktu Covid, ada orang berniaga melalui online, ada orang kawan-kawan saya dekat Mekah hotel sana, ramai yang bankrupt, tutup hotel mereka tuan-tuan. Bayangkan tak pernah terbayang Masjidil Haram kosong, Masjid Nabawi kosong, tak pernah berlaku lagi. Saya ingat yang Masjidil Haram ketika kosong waktu usia saya lahir dulu dekat Mekah tahun 1400 Hijriah. Maka diserang, ketika tu diserang, masuk orang-orang pemberontak ni, Juhaiman masuk Masjidil Haram, bawa senjata dalam dia punya dalam jenazah. Kita ingat jenazah, rupanya cerita katanya semua dalam tu senapang dan sebagainya, macam-macam ada. Ada dengan pistol, macam-macam lah. Nanti dia serang Masjidil Haram. Ketika tu banyak hari juga Masjidil Haram kosong. Tapi di kali ni tak pernah kita terbayang. Bayangkan kita semayang, tak pernah semayang jarak, betul tak? Sekarang ni kita dah makin okey, makin dekat dengan semayang dengan jemaah. Tetapi ramai daripada kalangan kita lupa kenangan-kenangan yang tak indah yang kita bersama. Memang indah bersama dengan keluarga, tapi kita nak bergerak susah, nak cari rezeki susah. Rasa ramai yang dibuang kerja, tak dapat kerja, dipotong gaji dan sebagainya. Macam-macam peristiwa berlaku, betul tak tuan-tuan? Jadi kita tengok pada sini, alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kepada kita peluang kali kedua untuk kita beribadah kepada Allah. Maka kita kena jadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fadhkuruni azkurkum. Maka kalau sesiapa ingat kepada Allah, Allah Ta'ala akan ingat kita. Allah Ta'ala akan permudahkan urusan kita. Sentiasa kita ni ingat kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang tadbirkan alam ini, Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita ujian COVID-19, memberikan rezeki kepada kita. Tapi kadang-kadang kita ni lupa Allah Ta'ala, sehingga kita ni rasa macam stres, rasa macam kenapa aku ni ada something ke, rumah besar dah ada, keluarga dah ada, kereta mewah dah ada, duit dah ada, tapi apa lagi yang kurang? Ialah talian kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat cek balik, ada satu keluarga tu, dia jumpa dengan saya, kata Ustaz, saya dah rasa macam tak boleh lah, jodoh saya dengan isteri saya ni setakat ni saja, saya tak boleh. Dan isteri berkata, ya Ustaz, kami rasa tak sehaluan dah, anak 3 orang tak sehaluan. Saya tanya apa punca dia? Alah, biasalah abang ni ego. Abang pun kata pula isteri pun sama juga, 2 kali 5, macam-macam cerita lah. Saya kata macam ni lah, kesimpulan dia satu je, kita termasuk pada golongan orang yang bersyukur tak? Syukur Ustaz, saya dapat macam-macam Ustaz. Okey, saya nak tanya satu benda je. Hubungan abang dengan akak, hubungan abang dan akak
terhadap Allah Subhanahu wa taala macam mana? Saya tanya satu perkara, abang jawab dengan jujur, akak jawab dengan jujur. Solat abang dengan akak macam mana? Terus muka berubah, nampak lain. Abang jawab dengan jujur. Senang saya nak cerita pada abang. Dia kata kami kadang-kadang solat, kadang-kadang lambat, kadang-kadang nak sebut pun takut. Kita sini punca kita berpecah belah dalam rumah tangga kita, atau dipanggilkan masjid ya. Rumah kita, rumah tangga kita ni hancur kerana tidak ada keberkatan dalam rumah tangga kita. Kerana ayah dan ibu tidak ada peranan untuk kita mendekatkan kita dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran dengan keluarga, makan sama dengan keluarga, pergi pagi balik petang, tengok-tengok anak dah tidur, tidak ada suasana yang memberi manfaat, membaca hadis ke, membaca sirah ke, duduk dalam majlis ilmu bersama dengan keluarga, membaca Al-Quran dan sebagainya, nasihat, kata-kata daripada ayah dan ibu, tak ada komunikasi itu. Balik je, semua sibuk dengan handphone masing-masing. Ayah pegang handphone ayah, mak pegang handphone mak. Duduk kat dapur, mak ni bukan main, minta maaf Muslimat ya. Ibu kat dapur masak macam-macam cerita dekat dapur, dengan panasnya, dengan meletup minyak dan sebagainya. Saya tahu suasana seorang ibu nak masak untuk keluarga, tapi kita kadang-kadang tak bersyukur, tak ada nak kurangkan bebanan isteri dekat dapur. Tolong tengok apa dia yang kurang, apa dia yang abah boleh tolong dan sebagainya. Jadi di sinilah dia punya hilang keberkatan. Rasulullah SAW ajar kita supaya kita ni jadi orang yang lebih dekat dengan Allah dan mengurangkan bebanan-bebanan rumah tangga kita, terutama isteri kita dan keluarga kita. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut tentang sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat lemah lembut bersama dengan isteri baginda, amat lemah lembut dan bergurau lagi, berlari lagi, bertanding lagi ya. Kita dulu mula-mula kahwin je. Dulu masa tunang dulu, masa kita mula-mula kahwin, romantik. Lepas tu dah anak 10, anak 5, dah kurang dah. Bunyi pun nama panggil nada pun dah kurang dah. Dulu sayang. Okey, sama-sama sayang Bila lama-lama bunyi yang, dia makin hazam huruf dia. Mula-mula sayang, lepas tu ya, lepas tu apa lagi ni? Kalau orang utara, saya mendengar dengan cerita, dia kata kalau makin lama makin kasar, dia bunyi mak hang. Betul tak? Mak hang masak apa hari ni? Habis dah. Mak masak ni. Cakap kat mak hang, bapak hang nak air. Cakap macam tu contohnya. Jadi hilang ada punya romantik tu, dah makin hilang. Tuan-puan, kita ni, akhlak kita tuan-puan, kemungkinan rupa kita akan berubah. Tapi kalau kita cinta kepada isteri, cinta kepada suami kerana akhlaknya, maka memang kita akan cinta sehingga akhir hayat kita dan tidak ada masalah. Jadi saya patah balik pada tadi tentang suami isteri yang bermasalah tu ialah hilang dia punya akhlak kita, hilang dia punya hubungan kita dengan Allah, maka rosaklah rumah tangga kita. Sama juga bila makin lama kita bersama dengan keluarga kita, hilang akhlak kita bersama dengan isteri kita, hilang akhlak kita bersama dengan suami kita. Dia punya tidak ada lagi dah rasa macam kita sebagai isteri gaji mahal pada suami, kadang-kadang kita pun nak tunjuk gah kita. Jadi salahlah. Suami tetap suami. Kalau kita nak infak dalam rumah tangga kita, atas budi bicara, atas ihsan kita, gaji kita mahal. Suami gaji 2,000, kita gaji 6,000. Bang, yang rumah ni 2 bulan ni kebetulan sempena birthday yang belanja lah 2 bulan ni rumah yang bayar. Itu ihsan. Tetapi kalau suami yang liat, suami yang ligat, atau suami yang bodek, suami yang nak makan isteri, duit isteri, itu tak boleh lah tuan-puan. Ini saya cerita bab rumah tangga. Tuan-puan yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut tentang rumah tangga, kita kena jadi orang yang ikut sunnah Nabi Muhammad. Apa dia? Lemah lembut dengan keluarganya, dengan jiran tetangga, menjaga bawa ilmu. Apa bawa ilmu? Keburukan dan rahsia-rahsia di antara kita dengan rumah jiran kita. Sebab tu dalam kata-kata Arab, kalau kita nak beli rumah, al-jar qabla ad-dar. Apa dia? Makna dia jiran sebelum kita beli rumah. Maknanya nak tengok, nak beli satu kawasan rumah, satu kawasan tanah kita nak beli, kita tengok jiran dulu. Siapakah jiran kita yang akan jaga akhlak kita, yang akan jaga
maruah kita, yang akan jaga aurat kita, dia akan bantu kita, dialah CCTV kita, ya, bukan jiran yang mencari kekurangan jiran. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau hadis satu lagi tentang jiran pun ada, maka kita kena jadi orang yang rela diri dia, mengorbankan diri dia, ma yuhibbu li nafsihi. Dia kasih sayang kepada saudara dia, jiran tetangga dia, keluarga dia, ma yuhibbu li nafsihi. Kadang-kadang kita ni utamakan diri kita, ya, mementingkan diri kita sendiri sehingga kita lupa hak keluarga kita dan hak jiran tetangga kita. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Ada dalam hadis tadi saya tengok tadi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik terhadap keluarga, dan dia suruh kita, baginda suruh kita buatkan baik kebaikan terhadap keluarga. Itu dalam hadis Rasulullah SAW atau kama qala. Jadi tuan-tuan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bila sebut bulan Rabiul Awal, kita tengok balik apakah Rasulullah sentiasa buat. Kita baca sirah-sirah nabawiyah. Kadang-kadang kita pergi ada buat baca rawi, baca berzanji, betul tak? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alayhi. Allah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alayhi. Itu tarannum orang baca berjanji. Jadi saya pernah belajar dulu kat pondok dulu. Arwah Tok Guru kata, kalau nak pergi mana-mana majlis, kamu kena hafal berjanji semua. Tak hafal jangan ikut. Dulu orang dulu dekat pondok-pondok dulu, saya pernah belajar dulu dekat pondok selama 3 tahun. Setelah saya membesar, lahir dekat Mekah, dan saya balik usia umur 18, saya belajar pondok sekejap. Tu pun saya tertipu tuan-puan. Saya ingat arwah ayah saya, dia kata, Karim, baliklah kampung, belajar kat pondok. Saya ingat pondok ni hotel. Fondok kan hotel. Jadi orang Arab panggil fondok ni memang fondok hotel lah. Saya kata, Masya Allah, pemurahnya ayah saya nak hantar saya belajar dekat fondok hotel. 5 star, saya kata. Balik-balik tengok fondok. Namanya pondok tuan-tuan. Siapa pernah duduk kat pondok, ada pondok yang paling agaknya susah sikit kan. Tandas dia pun ada zinc dan sebagainya, mandi dekat telaga dan sebagainya, pakai kain basahan. Ni cerita-cerita lama ni. Dah saya duduk kat Mekah, kawan-kawan sama lelaki pun tak boleh tengok buka baju pun aib orang Mekah kan. Saya tengok macam mana saya nak mandi ni. Rupa-rupanya saya tertipu, bukan ditipu. Saya faham salah. Rupa-rupanya pondok tu lain cerita. Tapi alhamdulillah, pondok ni banyak mengajar saya macam mana kita nak mencari ilmu, macam mana kita nak cari tengok susah nak mencari ilmu tuan-tuan. Maka di sini tuan-tuan rahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berikan kepada kita peluang balik untuk kita kembalikan kepada Allah, ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam tentang pergaulan kita dengan keluarga dan jiran tetangga. Tengok balik dekat sini tuan-tuan, Allah taala berikan kepada kita sini, kalau kita nak mencari ketenangan, sering dan rajin sebut nama Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tuan-tuan, rasa bosan, rasa ada masalah, rasa stres dengan keadaan yang sekarang ni, dengan barang, dengan harga yang kita rasa macam dah makin harga naik dan sebagainya. Tuan-tuan, banyak sebut nama Allah. Kita dengar harga barang naik bukan daripada sekarang, daripada dulu kita. Harga naik, beli rumah, harga naik, beli kereta. Masih ada lagi kita mampu lagi, boleh hidup lagi tuan-tuan. Banding kita dengan negara lain tuan-tuan, banding kita dengan negara-negara yang jiran-jiran kita tuan-tuan, nak keluar rumah pun tak boleh. Kita Masya Allah nak keluar rumah, ada siapa yang boleh halang kita? Tak ada. Tapi kita tak nak.
tak nak pergi majlis ilmu, tak nak belajar Quran, tak nak buat kebaikan. Kemudahan tu dah ada, tapi kita manja. Kita yang pilih jalan yang jauhkan diri kita dengan Allah. Maka di sini tuan-tuan, hal yang dalam Quran saya baca tadi, orang-orang yang sebut nama Allah, mereka ini akan rasa tenang. Apa dia sebut nama Allah di sini? Ialah zikrullah. Pertama, solat. Kalau boleh solat 5 waktu dekat mana? Dekat masjid ataupun surau. Okey, lepas tu membaca Al-Quran. Baca Quran. Dah lama Ustaz tak baca Quran Ustaz. Lah sekali Ramadan lepas Ustaz. Ini masuk Ramadan tadi. Bulan jumpa bulan Ramadan, Abang Haji, Quran dah baca ke? Allah Ustaz, dah khatam. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Kenapa suara hilang tu? Tadarus. Oh, bukan main bulan Ramadan. Semangat sungguh. Saya pernah jumpa makcik, seorang makcik. Jujur saya cakap ni, saya jumpa 5-6 Ramadan macam tu nak minggu pertama. Assalamualaikum makcik. Makcik jawab, Waalaikumsalam. Kenapa makcik suara tu? Suara hilang. Tadarus. Oh, Masya Allah. Berapa juzuk dah? 5 tadarus. 5 tadarus. Agak-agak 5 grup tadarus. Agak-agak berapa kali khatam? 5 kali khatam. Tahu tak pada Ramadan? Okey. Saya jumpa makcik yang sama. 6 hari Syawal. Sama. Saya pula suara hilang. Masa jadi imam sebulan, qiyam tarawih kan. Jumpa dengan makcik yang sama. Assalamualaikum makcik. Makcik jawab, Waalaikumsalam Ustaz. Kuatnya suara. Saya kata, makcik juzuk berapa dah? Baru 34 surat Ustaz. Ya Allah, maknanya kita ni kadang-kadang semangat kita buat ibadah pada bulan-bulan yang tertentu. Rasulullah suruh kita buat amalan-amalan yang sedikit tapi adwamu, qaliluhu adwamu. Ahabbu ilallahi, amalan kita yang Allah Ta'ala suka ialah amalan yang kita buat sedikit tetapi berterusan. Jadi kita ni push bulan Ramadan. Habis Ramadan dah mengaji dah. Yang tu kita dah baca kokak-kokak tu. Bila masuk bulan Ramadan kita Masya Allah lancar. Cuma tajwid dah mana sebenarnya. Baca macam tu je. Kalau ada tok guru kat depan tu, saya rasa tak khatam juga kita. Sebab apa? Banyak kelemahan. Saya pernah satu majlis baca Yasin. Bila sebut baca Yasin ni, tiap-tiap malam Jumaat kan kita baca Yasin. Tapi bila saya cik seorang-seorang, saya buat bengkel bacaan Yasin, saya dengar makcik-makcik baca Quran, rupanya banyak kesilapan bacaan Yasin kita. Duk harap baca Yasin dengan jamaah sahaja. Oh, seorang masuk longkang, seorang panjang, seorang pendek, hentak tiang, ada yang kembang, ada tak kembang, macam-macam lah. Kita dengar, Masya Allah, hebat semua jamaah kita baca Yasin. Bila dengar seorang-seorang, macam-macam. Jadi di sini saya nak cerita pada tuan-tuan, kita sama-sama dah bersyukur Allah Ta'ala masih beri peluang kepada kita. Tak sama dengan negara-negara yang ditindas oleh para kufar musyrikin, oleh orang-orang Yahudi dan sebagainya. Kita tengok dekat Syria, kita tengok dekat Burma, kita tengok dekat Arakan, kita tengok dekat Somalia, kita tengok dekat negara-negara yang cukup susah. Mereka di sana tuan-tuan, ada orang menggigil. Ni pegang Quran ni menggigil tuan-tuan. Nak baca Quran, rindu nak baca Quran. Ya Allah, tak tahu. Kalau polis tentera tengok aku ni, alamak, aku tak tahu lah antara mati dan hidup. Nak baca Quran, rindu. Lampu tak ada, pasang pelita. Cucuk api pelita, menyorok duduk bawah tanah. Takut tentera nampak dia. Kalau nampak masa hilang di atas muka bumi, tak nampak dah. Sebab dia dah rindu nak baca Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Dengan takut, dengan rindu nak baca Quran. Kita Quran Masya Allah dekat masjid kita, dekat rumah, berapa buah Quran, semua tak bergerak, tak berjalan. Kenapa? Terlalu dalam zon selesa. Terlalu kita ni mewah sangat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala masih beri kepada kita nikmat. Baru ni dah stop sekejap, kini dah diberi balik peluang untuk kita beribadah. Terus minta istiqamah. Perkataan istiqamah tuan-tuan yang paling susah. Hidayah kadang-kadang dah ada. Hidayah anak, nama anak lah Hidayah. Istiqamah ni susah. Istiqamah ni susah. Konsisten. Ya innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Istiqamah di sini. Kadang-kadang kita sebut nama Allah,
kita sebut sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi kita nak istiqamah pergi masjid, nak istiqamah membaca Al-Quran. Sedangkan kita ni amat perlu di akhirat kelak nanti dengan syafaat baginda SAW, tapi kita tak ikut sunnah Rasulullah. Contoh sunnah yang kecil lah, makan. Kadang-kadang kita ni makan, tapi makan kita ni makan tangan kiri, minum tangan kiri selama je. Ayah minum tangan kiri, anak pun ikut juga. Sedangkan Rasulullah SAW suka makan tangan tayammum, tangan kanan. Jadi tuan-tuan, itu nampak sunnah yang biasa tetapi besar sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita makan tangan kanan. Orang Arab cukup marah tuan-tuan sudut tentang makan. Saya pernah sekali dulu masa saya kecil, saya terminum sebelah kiri air Zam-Zam. Dia kata jangan minum sebelah kiri. Ada orang kata boleh minum sebelah kiri, minum air Zam-Zam sebelah kiri, macam-macam cerita lah. Saya kata baik, saya minum dengan kanan. Lepas tu bab makan pula, kalau dia nampak kita, dia pergi tampak tangan kita tuan-tuan. La ya haji haram, la yajuz. Yamin ya haji, yamin. Apa makna yamin? Kanan. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sunnah-sunnah yang kita perlu muhasabah, tengok balik apa yang kita lakukan dalam rumah tangga kita. Yang macam kita lah, orang lelaki, kadang-kadang kita ni bersugi. Ada orang tak faham, kenapa lah abang haji tu makan kayu? Tak ada makanan, habis makanan dekat dah. Sugi itu sunnah Nabi. Nampak tak tuan-tuan? So ada benda yang kita tak amalkan. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak highlight tentang Al-Quran sebab kita ni banyak sekarang ni kemudahan kita nak belajar ilmu Quran. Sebab saya pernah lalui ketika dahulu waktu saya dekat Mekah nak belajar ilmu Quran, agaknya sukar tuan-tuan, naik bukit turun bukit, sehingga kadang-kadang balik pecah luka lutut saya. Kenapa? Lighting tak ada nak balik ke rumah saya. Kenapa? Kerana jalan dia jalan kampung, padahal dekat je dengan Masjid Haram, dalam sekitar 500-600 meter je tuan-puan. Tetapi punya sukar nak mengaji Quran. Kadang-kadang kena baling batu dengan kawan-kawan Arab ni. Mereka tak pergi tahfiz. Saya balik seorang-seorang. Kadang-kadang saya pun dibuli. Jadi saya takut nak pergi dengan ayam, balik dengan ayah dan sebagainya. Nak mengaji Quran tuan-puan, kita sekarang ni Masya Allah, setelah kita pandemik ataupun kita dalam keadaan sekarang ni, tuan-puan boleh belajar Quran melalui online. Subhanallah, mudahnya nak cari ilmu. Sekarang ni zaman yang dikatakan dengan smartphone. Bila sebut smartphone ni, duduk atas kita sahaja nak belajar ilmu apa. Nak menafa'kan masa, ayah ibu, makcik duduk kat rumah, tak payah pakai tudung, tak payah pakai telefon dah. Buka live macam ni sekarang ni. Ada yang tengok saya kat rumah, tak pakai tudung. Tak apa makcik, ustaz tak nampak makcik tak pakai tudung. Alhamdulillah. Senang kan? Senang. Tapi kita yang tak nak. Kita bayar data untuk tengok drama dan movie, untuk tengok TikTok. Kalau sekarang ni dulu orang kata buka Facebook tak bagus. Sekarang ni Facebook dah jadi biasa dah. Instagram pula. Dia kata Facebook untuk orang tua, untuk orang muda. TikTok bukan TikTok untuk orang tua, untuk orang muda. Orang tua pun dengan TikTok sekarang ni, betul tak? Dah terpengaruh dengan anak-anak dah. Dulu bapak kita tak tahu, tak payahlah saya nak handphone yang sekupang je, handphone yang boleh call, boleh mesej je. Tak ada sekarang ni kawan-kawan. Paling-paling kurang kalau umur 80 pun macam ni. Tuan-tuan, TikTok, saya nak cerita, TikTok, kalau kita guna TikTok tentang konten yang baik, Alhamdulillah bagus. Masuk live, tekan live Ustaz Azhar. Selepas maghrib, Ustaz Azhar selalu buat live. Boleh tengok ilmu, ya Allah tuan-tuan. Banyak ilmu saya dapat. Sambil-sambil dalam kereta, saya buka TikTok Ustaz Azhar, saya buka TikTok Ustaz Kazim, saya buka TikTok Ustaz Don, saya buka TikTok Ustazah Asma. Tuan-tuan duduk kat rumah je, Ustazah Asma ajar kita, betul tak? Dekat TikTok. Tapi kalau kita silap guna, dah jauh dengan sunnah baginda SAW. Tapi kalau kita pandai guna, data kita bayar 150 sebulan, kita akan jawab di hadapan Allah Ta'ala nanti. Data saya, duit saya guna untuk majlis ilmu. Lepas kita audit nanti.
Tapi kalau kita belanja untuk tengok drama, movie, habis cerita kita nak jawab ke mana. Sebab tu dalam hadis Rasulullah SAW, dua nikmat orang kita ni banyak lupa dan banyak lalai. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sihat dan nikmat kelapangan. Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat sihat. Kadang-kadang silap kita guna dia untuk kita pergi ke jalan yang lain pada jalan Allah. Allah Ta'ala berikan kepada nikmat kelapangan. Kita tak buat kebaikan, tak buat apa sahaja pengisian untuk kita, rohani kita, jismani kita. Tuan-tuan rahmati Allah, bila sebut tentang kelebihan Al-Quran, tuan-tuan, hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Al-Quran. Ya, kita start daripada zero tak apa. Tapi kita ni masalah kita duk tangguh-tangguh daripada dulu lagi, tuan-tuan. Waktu usia kita 15, tak apa lah, nanti masuk pra, nanti masuk nanti kolej, nak mengajilah Quran. Masuk kolej, lupa, kata tak apalah, nanti kalau masuk universiti esok baru nak start ngaji semula. Masuk universiti, tuan-puan, habis universiti dapat kerja dan dapat jodoh, nak kahwin. Elok nak baca ngaji Quran, baru kahwin 2 minggu dengan cerita macam pening kepala, nak muntah, pregnant. Tangguh lagi, asal nak mengaji je rasa pening kepala, tangguh lagi. Elok nak ngaji, tak apa, insyaAllah selepas saya bersalin, saya nak ngaji Quran. Esok keluar, baby, sempat nak ngaji tak? Oh, tak sempat nak ngaji. Keluar tu kan. Tengok-tengok 6 bulan, habis 6 bulan, mari orang baru pula. Sebab terlalu subuh, mengandung pula, bila nak mengaji. Tengok-tengok, mari pencet, pejam celik. Walaupun suri rumah, walaupun kerja, yang membesar, anak kita membesar dengan pembantu rumah, atuk nenek kita, akhlak dia tu tak jadi akhlak kita dah. Akhlak bibi, akhlak pembantu rumah dan sebagainya. Tengok-tengok balik, kita ni dah kehilangan dia punya keistimewaan tentang kita ni menjaga anak kita. Ya, saya pernah tengok satu video, tuan-tuan, sangat terkesan. Bayangkan anak keluar pada bas pada sekolah, 2 orang menanti depan rumah. Seorang pembantu yang menjaga anak tersebut dan ibu dia. Ibu jarang berdiri kat situ tunggu anak balik sekolah. Jadi anak datang turun pada bas tu, terus pergi seruput. Ingat mak dia nak pegang macam ni, rupanya pergi salam dengan pembantu rumah. Jadi di situ dia rasa, aku ni banyak sangat, duit bukan segala-galanya. Benar, tuan-tuan. Maka di sini cuba kita muhasabah balik. Apa kelemahan kita terhadap keluarga kita? Apa kelemahan kita terhadap diri kita sendiri? Jadi saya patah balik tentang keistimewaan Al-Quran. Hadis saya baca tadi, kalau kita nak syafaat Quran, rajin membaca dan mengamalkan apa yang dalam Al-Quran. Tadabbur Al-Quran, ya, bukan setakat membaca, memahami tafsir dia, memahami Al-Quran, tadabburnya, membaca dia dengan tajwid, warattilil Quran tartila. Maknanya kita kena berguru, tak main baca tembok apa sahaja panjang pendek, istifal, isti'ala ke, berapa mat dia panjang, berapa harakat, dengung ke tak dengung kat sini, keluar lidah ke tidak, makhraj huruf sempurna ke tidak. Belajar kalau ada bakat taranum, belajar ilmu taranum, lagu, irama dan sebagainya. So 5-6 perkara kita nak menghadap Al-Quran ni. Kalau boleh kita niat nak belajar, azam betul-betul kita nak belajar, Allah Ta'ala berikan kemudahan pada kita. Sebelum saya lupa, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Itu dalam hadis Rasulullah SAW. Sekiranya kalau Allah Ta'ala nak kebaikan untuk kita dan kita pasang niat nak belajar ilmu Quran dan ilmu lain, Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita. Jadi kita bagi laluan untuk azan. Tukar switch.